Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Kita live pada malam ini di Facebook page Healthy Way Malaysia. Jadi hari ini kami berdua akan bersama anda di luar sana untuk menceritakan sesuatu perkara yang sangat penting. Dan alhamdulillah baru kita habis ya pada hari ini. Hari ini baru kita orang berada di Pahang, di Kuantan Pahang. Dan kami baru selesai alhamdulillah menghadiri satu program besar Healthy Way, iaitu MRTC. Bengkel MRTC dan alhamdulillah dapat berjalan dengan jaya. Alhamdulillah. Berapa kehadiran hari ini tadi? Kalau diikutkan memang 80 lebih lah. Yes. Campur hampir kita punya 80 orang lebih. Dekat 90 ke 100 orang lah. Dan alhamdulillah sangat luar biasa kerana sambutan yang cukup hebat. Maksud dia terlalu ramai di luar sana memang ingin belajar sesuatu perkara terutamanya berkenaan dengan kesihatan. Jadi tahniah kepada tim Kuantan yang sangat dedikasi dan telah berusaha untuk menjayakan program itu. Hai, apa kabar anda semua di sana? Ya. Okey, terima kasih kepada anda memasuki ruangan page kita pada hari ini. Tak sabar untuk berkongsi dengan anda. Kalau boleh anda ingin memberi manfaat kepada orang lain, anda boleh share dengan sesiapa saja. Share banyak-banyak, like banyak-banyak kan. Jadi dari situ kita boleh memberikan orang lain juga berkenaan dengan apa topik yang kita ingin cerita pada hari ini. Sebenarnya topik malam ni memang sangat penting dan memang kita kalau boleh kan kita share banyak-banyak sikit kan, sebab apa yang kita akan kongsikan malam ni pada anda semua sebenarnya memang dia berkaitan, sangat berkaitan dengan kita, family, dan ramai orang di luar sana sebenarnya menghadapi masalah yang kesihatan yang sebentar lagi kita akan bincangkan, yang kita akan kongsikan pada anda semua. Jadi share banyak-banyak. Share, jangan malu, share. Manalah tahu dengan ilmu yang akan kita sampaikan malam ni, memang kita dapat bantu ramai orang di luar sana. Sebab mungkin ada yang tercari-cari bagaimana menyelesaikan masalah kesihatan yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Tunggu. Sebab ramai yang tak tahu, kita ni kalau berdiri kena seimbang, tak boleh kaki sebelah rendah, jadi nak berjalan pun tak sesuai. Jadi kita perlu keseimbangan itu. Jadi hari ini kita memang akan berkongsi sesuatu yang cukup hebat. Waalaikumsalam Kak Aja, waalaikumsalam kepada semua. Ya, share dan bagi tahu yang lain sebab kita akan bermula sebentar lagi. Hai, apa kabar semua? Mariana. Okey, share lagi cepat. Kita akan bermula sekejap lagi. Jadi hari ini kami nak berperang. Satu, dua, tiga. Yang jahat, satu yang baik. Saya ni ibaratkan jahat lah. Saya lah tengok layan Sunti ni yang baik kan. Jadi kenapa kita akan berkongsi dengan anda semua malam ni, kenapa perlunya keseimbangan. Keseimbangan apa tu? Jadi hari ini kita nak tahu bahawa ramai di kalangan kita yang tak faham tentang konsep keseimbangan, terutamanya bakteria. Kita mau menceritakan tentang bakteria. Bakteria pun kena seimbang ya. Mesti. Bukan manusia. Kadang-kadang kita pun manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang cantik. Emosi pun kena seimbang kan. Emosi pun kena seimbang, betul tak? Jadi hari ini kita ingin berkongsi dengan anda bahawa saya yakin anda setuju. Kalau anda setuju, anda tekan nombor 1 bahawa punca penyakit sememangnya 90% berpunca daripada usus kita. Setuju tak setuju? Kalau anda setuju, anda tekan 1. Cepat. Tekan 1. Anda setuju tak? Setuju. Jadi sebenarnya usus kita ni punca penyakit. Kenapa penyakit banyak sekali berlaku kepada setiap seorang akibat daripada usus, dan berpunca daripada usus. Semuanya disebabkan bakteria. Yes. Bahaya bakteria ni.
walaupun kita rasa macam simple kan, bakteria baik, bakteria jahat, kita biasa dengar di luar sana kan. Tapi malam ni kita akan kupas dan kita kongsikan pada anda semua sebenarnya apa kesan bila berlakunya banyak bakteria jahat, dan apa kesan apabila berlakunya apa kebaikan dia apabila banyak bakteria baik. Tu nampak semua setuju. Oh, semua setuju. Satu. Jadi hari ini kita nak kongsilah. Sebelum kita cerita tentang bakteria tu, saya nak bagi tahu sekarang ni kita memang sangat-sangat risau berkenaan dengan masalah-masalah kesihatan, utamanya masalah kegemukan. Punca dia masalah terlalu kurus lah pula. Yes. Ada orang, kenapa lah kurus sangat, tak boleh lah naik badan ni. Satu lagi, ya Allah gemuknya tak nak turun-turun, macam mana ni ya Allah. Kan? Jadi banyak yang macam itu. Selain daripada itu, kita tahu juga gula dalam darah pun susah nak turun. Ada juga yang kita lihat dari sudut keseimbangan hormon yang tak stabil-stabil. Kan? Ada juga pencemaran pencernaan yang masalah pembuangan, kadang-kadang salah makan, cirit-dirit dan sakit perut dan sebagainya. Jadi sebenarnya kenapa dia boleh berlaku macam itu? Jadi kita kena tahu bahawa semua punca-punca kentut bau lah, mulut berbau, badan berbau, ini sangat-sangat merisaukan semua kita. Semua disebabkan oleh ni. Semua disebabkan oleh bakteria. Tapi hari ini kita ingin memberitahu kepada anda semua di luar sana bahawa kenapa boleh jadi macam itu, disebabkan dia ada 3 perkara lah. Perkara pertama sekali adalah disebabkan budaya pemakanan kita. Yes, jadi hari-hari kita makan. Betul. Tapi buang tak? Bukan saja. Kadang kita makan kan, tapi kita kadang pembuang, tapi tak hari-hari buang. Betul. Itu bahayalah. Jadi cara pemakanan kita sebenarnya kita kurang serat. Selain daripada kita kurang serat, kita kurang minum air. Kurang minum air memanglah sembelit. Satu lagi, sudahlah kurang serat, kurang minum air, sembelit. Lagi dahsyat, dia kurang probiotik. Itu yang probiotik sangat-sangat penting. Yang kedua, faktor genetik lah. Sebab dia makan bakteria baik itu sendiri, dia melawan bakteria baik. Dan juga yang ketiga adalah penggunaan ubat-ubatan. Jadi kita dah jatuh sakit, kita memang tak terlepas daripada makan ubat-ubatan. Dan ubat-ubatan kalau kita makan dalam jangka masa yang panjang seperti antibiotik, ubat cirit-birit, ubat kencing manis dan sebagainya, tu memberikan kesan kepada keseimbangan bakteria dalam usus kita. Jadi ada berapa jenis bakteria dalam usus kita? Cuba jawab. Kita bagi berapa saja. Okey. Ada berapa? Kalau sebut 1 atau 2 atau 3. Ada berapa jenis bakteria sebenarnya dalam usus kita? Yes. Siapa tahu? Cepat. 1 ke, 2 ke, 3 ke? Kan? Tak cepat. Sebelum ni kita tahu bakteria je kan. Bakteria, rupanya bakteria ni ada yang jahat, kan. Ada yang sebenarnya, sebenarnya kita punya bakteria ni, kalau untuk pengetahuan anda semua, sebenarnya kita ada 3 jenis bakteria dalam usus kita sebenarnya. Ada yang jawab dah 3 tu. Ada yang jawab. Aliza. 2. Satu baik, satu jahat. 3. Amboi. Seimbangkan bakteria, betul-betul Abang Nazri. Jadi dalam kita ingin tahu bahawa keseimbangan bakteria kita dalam usus kita ni ada 3 jenis bakteria. Ada bakteria yang pertama adalah bakteria adalah bakteria baik. Yang kedua bakteria yang jahat. Tapi kita ada yang tak tahu bakteria di tengah-tengah. Ini bakteria yang talam 2 muka. Bukan manusia je talam 2 muka. Ini bakteria talam 2 muka. Yang mana yang banyak, di situ dia pergi. Dia ikut. Lepas tu kalau bakteria baik banyak, dia ikutlah bakteria baik yang bakteria tengah-tengah ni. Lepas tu kalau bakteria jahat banyak, dia ikutlah bakteria jahat tu. Ini pun bahaya juga. Bakteria talam 2 muka ni. Jadi sebenarnya kalau kita nak tahu kesan bakteria, salah satu daripada bakteria jahat ni memang kita tak boleh ambil mudahlah, sebab dalam bakteria yang jahat ni sebenarnya dia akan menghasilkan bau yang busuk, sejenis yang bau gas yang menyebabkan bau. Pernah tak anda pergi ke hot spring? Hot spring tu tempat kita letak telur.
kan dia punya air tu, bau macam tu lah. Macam itulah bau gas apabila bakteria jahat terlalu banyak dalam usus kita. Kedua, dia akan memberikan kesan kepada badan kita menjadi bau, lepas tu mulut kita menjadi bau, dan bahayanya dia boleh memakan sel badan kita balik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok kan di kawan, kadang-kadang bukan kita sendirilah, kadang-kadang kita sendiri, kadang-kadang kawan kita, kadang-kadang mungkin yang di sekeliling kita kan bila bercakap kan kita ada rasa bau kan, bila badan pun berbau sendiri, rasa tak selesa kan. Jadi sebenarnya semua tu kita tak boleh pandang ringan, sebab kesan tu adalah disebabkan oleh maknanya itu satu petanda bahawa usus kita biasanya memang kita dapati terlalu banyak toksin dan terlalu banyak bakteria yang jahat. Dan salah satu lagi yang sangat bahaya, kalau kita kumpul banyak-banyak bakteria jahat dalam usus kita ni, dia boleh menyebabkan sel dalam badan kita pun dia akan rosakkan. Terutamanya dalam kita punya usus, bahagian usus dan bahagian mulut kita tu sendiri. Jadi sangat-sangat berbahaya. Jadi bakteria baik pula macam mana? Bakteria baik ni pula, namanya baik kan. Jadi bakteria baik ni memang sangat sangat penting dalam badan kita, dalam usus kita ni, sebab dia salah satu sebab menjadi dia adalah membantu kita punya proses pencernaan, pencernaan makanan, kan. Contoh kalau daging, bila kita makan daging kan, dia satu yang macam makanan yang liat. Jadi bila kita nak cerna kan, kita nak cerna, dia perlukan bakteria yang baik ni nak cernakan kita punya makanan di dalam usus kita lah. Jadi sekarang ni bila bakteria jahat ni kurang, itu yang menyebabkan banyak proses masalah kesihatan seperti sembelit, buasir dan sebagainya, masalah kulit. Jadi bakteria dia juga, bakteria baik ni yang bagus dalam badan kita, dia juga membantu kita untuk memperkuatkan kita punya sistem imun badan kita. Dan dalam masa yang sama, kalau kita bakteria baik ini juga memang membantu mencegah daripada berlakunya jangkitan di bahagian saluran kencing, mungkin di bahagian kewanitaan kita, kan, di bahagian misbi dan sebagainya lah. Itu semua banyak membantu kita punya proses pencernaan secara sempurna. Jadi sekarang ni apabila kita dah tahu ada bakteria baik, ada bakteria jahat ni, dan selalunya orang yang makan daging-daging kan, kurang makan sayur ni, memang dia akan menambahkan bakteria jahat dalam usus. Jadi hari ini kita kena tahu ada berapa peratus keseimbangan bakteria baik dengan bakteria jahat. Jadi hari ini kita nak kongsi dengan anda semua untuk penjagaan kesihatan kita. Itu sebabnya tong sampah kita di perut ni, di usus kita, memang perlu mempunyai bakteria yang baik, yang banyak. Betul. Jadi keseimbangan yang sangat-sangat yang sangat-sangat perfect ialah 85% dengan 15%. Bermaksud 85% tu adalah bakteria yang baik dan 15% tu adalah bakteria yang jahat. Jadi kalau kita dapat keseimbangan untuk dapat 85% dan 15%, kita akan mendapat kesihatan yang lebih baik. Tapi sekarang ni ramai yang tak tahu. Akhirnya mereka terbaliklah, 85% adalah bakteria jahat. 15% bakteria jahat ni pula yang banyak. Jahat punya banyak. Jadi yang dalam dua muka ni pun pergi ikut jahat. Lagilah macam-macam penyakit yang kita hadapi. Itu sebabnya jadi hari ini kita ingin cari solusi. Macam mana ingin tambahkan bakteria? Sebab kita ada satu penyelesaian dia, kan? Sebab sekarang ni cara yang paling penting untuk menambahkan kita punya bakteria baik adalah menggunakan dan mengamalkan dan menambahkan probiotik. Itu saja. Betul. Jadi probiotik kita ni kalau kita tambah sehingga dia seimbang, dan pengambilan probiotik ni sebagai makanan untuk bakteria. Contohnya fiber, kan nanti kita tunjukkan, memang sangat-sangat penting. Dan saya nak beritahu anda, ini adalah salah satu contoh yang sangat perfect. Nampak tak?
Ini dipanggil Probio 5. Ada 5 jenis Probio. Probio 5 ni ada 5 jenis bakteria yang baik. Dan satu kapsul tupa memang sangat banyak, iaitu lebih kurang 6 bilion dalamnya. Yes. Jadi anda makan 2 biji sehari, 4 biji sehari pun cukup memadai untuk menambahkan bakteria baik dalam usus. Dan untuk makanan bakteria ni kita boleh gabungkan dengan wheatgrass. Ni wheatgrass ni sangat-sangat penting. Nampak tak? Wheatgrass ni adalah makanan fiber untuk kesihatan usus dan makanan kepada bakteria kita. Itulah cara dia untuk menambahkan bakteria yang baik dalam usus kita. Sebab ramai di luar sana kan, biasanya memang tercari-cari. Memang dekat bila banyak memang masalah usus di luar sana. Jadi sebab itulah bila adanya yang ni memang satu produk yang sangat-sangat bagus, ya, sangat yang kita paling suka sebab dia berbeza daripada yang di luar sana. Kita punya Probio 5 ni, kita punya probiotik ni, yang hebatnya adalah sebab dia tahan haba. Dia tahan haba. Maknanya dia memang sangat sangat banyak membantu kita punya masalah usus, penghadaman, masalah usus. Ini yang kita punya kehebatan berbanding kita punya probiotik di luar sana lah. Dan kita ingin kongsikan juga, dia ni sangat-sangat bagus kalau kita buka, ya. Memang dia tahan haba, dan kalau kita buka dia memang sangat, kita boleh makan. Nampak ni satu kapsul ni. Okey. Satu kapsul ni dia ada 6. Jadi kalau kita nak buka, kita makan pun senang. Kita buka macam ni kan. Okay. And then terus masuk dalam mulut. Nak makan dengan kapsul pun boleh. Ni kan. Boleh makan direct terus lah untuk ni. Tapi kita boleh juga makan menggunakan dia punya kapsul lah. Tapi ada yang boleh, maknanya dia boleh buka. Mungkin ada yang masalah mulut, berbau, jangkitan di bahagian mulut. Jadi kita boleh buka dan bagi dia sekata di dalam mulut kita. Kita buka saja dia punya kapsul ni. Ini adalah cara yang terbaik untuk kita bantu. Okey, jadi hari ini mungkin kita nak dengar. Ada juga testimoni-testimoni. Mungkin ramai di kalangan kita di luar sana nak tahu macam mana hebat sangat. Mungkin ada boleh bagi satu contoh testimoni itu yang sangat powerful. Dengan Probio 5 sahaja. Okey, satu testimoni kan yang memang saya rasa macam memang sangatlah teruja sebab satu testimoni daripada kawan sendirilah, rangkaian saya sendiri, iaitu kita punya Wan Junaina, keluarga dia di Kelantan. Ini testimoni benar. Jadi sebenarnya apa yang dialami adalah yang memang sangat kronik, satu masalah kesihatan iaitu gout, masalah gout yang sangat kronik. Jadi apa yang berlaku dia tahap dah tumbuh kristal di bahagian tapak kaki, tumbuh kristal yang sangat sakit lah di bahagian tapak kaki. Ini mengikut penceritaan dan juga kita ada gambar sebenarnya juga. Jadi bayangkan dia dah lama tak bekerja disebabkan oleh tapak kaki dia tu tak boleh memijak. Tapak kaki dia tu tak boleh memijak kerana ada kesan asid urik yang sangat banyak, yang kristal lah dia punya di bahagian tapak kaki. Jadi tak boleh memijak, tak boleh berdiri lama dan selalu berulang-alik dah hospital dan juga rumah. Dan lama dah tak bekerja, tak boleh bekerja. Dan beliau disahkan memang mengalami masalah gout yang sangat kronik, menyebabkan dia tak boleh bekerja. Jadi pada masa tu kita cadangkan mengikut keadaan masa tu tak ada kemampuan. Dia bagi tahu dia tak ada kemampuan. Jadi kita terfikir, saya kata kalau asid urik kan maknanya memang akan ada masalah, mungkin dia ada masalah kesihatan usus kan. Jadi saya cuma cadangkan dia pada masa tu probiotik ni, Probio 5 ni. Probio 5 saya cakap kita kongsikan Probio 5 ni dan kita hantar 2 botol Probio 5 ke Kelantan pada masa tu. So dalam masa
3 minggu menggunakan kita punya Probio 5 3 minggu saja. 3 minggu Makan saja. berapa biji? Makan 2 pagi, 2 tengah hari selepas makan, malam pun 2 kapsul lah selepas makan. Yang sangat mengejutkan kita, ya Allah, saya memang teruja sangat dengan dia punya kesan penyembuhan. Alhamdulillah, bahagian tapak kaki kita punya customer tu dah 100% pulih dan boleh bekerja semula hari ini. Cuma mengamalkan 2 Probio 5 ni, 2 pagi 2 malam, dan juga selama 3 minggu Pun dapat selesai. Pun dapat yang kristal pun menyelesaikan. Sebab di luar sana memang ramai yang ada masalah kesihatan, masalah gout ni, yang masalah asid urik yang terlalu banyak. Alhamdulillah boleh diselesaikan dengan kehebatan kita punya Probio 5 ni. Alhamdulillah, syukur. Dan yang saya nak kongsikan pada anda semua, suami saya pun tahulah, memang daripada dulu saya pun memang ada masalah usus. Dulu saya bergantung dengan tea. Jadi bila saya bergantung dengan tea, tea ni memang sebelum tidur kita rendam dan esok dia akan buang. Tapi kelamaan saya jadi bergantung. Usus saya tu jadi bergantung. Dia jadi bergantung bila maknanya tak minum, bila tak makan, tak minum tea tu, so tak membuang. Jadi berterusan, dan lama kelamaan kesan sembelit tu semakin teruk. Dia tak natural. Dia tak natural. Dia seolah-olah macam memaksa lah usus kita. Tapi alhamdulillah, bila saya mengamalkan Probio 5 ni 2 pagi dan 2 malam, alhamdulillah hari ni saya boleh membuang dengan senang dengan dan gembiranya. Sebab kita tahu konsep yang penting kita kena faham. Kalau kita nak menjaga kesihatan kita, senang saja, kekalkan kita punya keseimbangan bakteria jahat dan baik. 85% yang baik dan 15% jahat, alhamdulillah, insya-Allah kita akan dapat lebih sihat. Jadi kita nak tahu juga kita punya Probio 5 ni kenapa sangat hebat ya. Sebab kita memang dah tahu dia dalam bentuk pil, bukan dalam bentuk powder kan. And then dia ada kelulusan KKM, ada hologram. Satu lagi susah nak kita temui dengan satu kapsul tu mengandungi 5 bakteria dekat dalam dia tu. Bakteria bukan calang-calang, sangat-sangat powerful. Ada dia dapat membantu. Ada 6 bilion dalam satu kapsul. 5 jenis bakteria dan ada 6 bilion. Dan 100% tanpa bahan tambahan. Itu yang sangat. Dan yang paling penting sekali, Probio 5 ni memang yang sangat penting sekali adalah memang melepasi kita punya KKM. Itu yang paling penting. Itu yang paling sangat. Dan kita tahu bahawa kalau kanak-kanak pun, saya ada satu testimoni, anak dia memang susah, sangat-sangat sembelit, tapi dengan Probio 5 ni sangat dapat membantu. Terutamanya kanak-kanak, anak-anak kita ni kadang-kadang susah nak membuang. Jadi kalau sudah nak membuang, kita tak tahu macam mana dia nak mengeran dan sebagainya. Jadi tak perlu risau. Sekarang ni sangat-sangat mudah. Hanya bekalkan bakteria yang baik ni, banyakkan bakteria baik, kita boleh terus makan macam ni. Ataupun kalau kanak-kanak atau baby, masukkan dalam air, kacau pun boleh bagi minum. Tapi sebenarnya kalau kita ambil kapsul ni, dia tuang kepada kita punya mulut, sebenarnya dia sangat sedap. Dia macam perisai yogurt. Memang sangat sedap. Kita banyak 2-3, kita memang selalu buat macam tu, memang sangat. Jadi yang di luar sana, try lah Probio 5 ni, sangat-sangat membantu untuk kesihatan, keseimbangan usus kita. Kalau seimbang usus kita, maka kesihatan kita juga akan terjaga. Tapi jangan lupalah kita kena gabungkan dengan dia punya kembar. Detox kembar. Kan? Sebab makanan dia kena ada. Kalau tak ada makanan, jadi dia tak power lah. Jadi kena ada dua-dua, ada fiber yang mencukupi supaya kita punya bakteria baik, semakin banyak. Macam tu. Jadi rasanya kalau macam contohnya anda di luar sana, memang sangat memerlukan, dan kita kena faham bahawa bakteria yang baik ni bukan mudah untuk kita dapati. Ada yang bentuk cecair. So di Healthy Way dah menyediakan untuk kita semua. Ini adalah pilihan yang terbaik untuk kita semua, kan?
Jadi dan salah satu lagi kita nak kongsikan sebelum berakhir, apa yang hebatnya kalau kita menggunakan probiotik terutamanya dalam bentuk Probio 5 dalam Healthy Way ni. Yang pertama sekali adalah pembuangan kita memang akan lancar. Itu betul. sangat-sangat memang sangat luar biasa. Memang sangat puas. Puas, sangat-sangat puas. Yang kedua, pencernaan tiada masalah. Jadi kalau kita makan daging, macam kita orang makan daging banyak, kadang-kadang kita makan sampai 3 atau 5 kapsul sekali. Sebab kita nak lawan bakteria jahat tu supaya banyak lagi. Kalau ada 5 kali 6, 30 bilion. 30 bilion. Dia boleh lawan bakteria jahat tu. Dahsyat. Lepas tu satu lagi, sekarang ni masalah kanser sangat-sangat kritikal kan. Jadi kanser tu dia akan berlaku ulcer, pembuangan pun orang pun kurang serat. Jadi pembuangan tu tak lancar. Kadang-kadang 2-3 hari baru nak membuang pun tak banyak. Jadi itu akan menyebabkan jangka panjang menjadikan ulcer perut. Dan kalau kita mengamalkan bakteri yang baik, Probio 5 ni dia dapat mengurangkan dan menyelesaikan masalah ulcer dalam usus kita. Senang kita kurus. Siapa nak kurus? Siapa nak kurus? Kalau nak kurus, salah satunya kena ada Probio 5 yang banyak. Sebab dia digabungkan dengan kita punya wheatgrass ni untuk digabungkan sebagai detox kembar dan penyerapan nutrien yang sangat baik apabila kita mempunyai bakteri usus yang sihat lah. Usus yang sihat, sebab kalau kita bakteri yang baik dia dapat membantu keseluruhan. Sebenarnya kan kalau kita tahu kan bila usus kita tak sihat, banyak bakteria jahat. So penyerapan nutrien pun dalam badan kita memang tidak secara optimum lah. Jadi kita tak dapat satu kesihatan yang menyeluruh. Sebab kita tahu di luar sana, sebab kita faham kan, kita selalu tengok berita-berita pun di iklan di TV, di mana-mana, surat khabar dan sebagainya. Kita tahu 90% sebenarnya punca masalah kesihatan sebenarnya datang daripada usus. Jadi hari ini kita mensarankan dapatkan Probio 5, seimbangkan bakteria baik dan bakteria jahat dalam usus kita dan beri makanan untuk bakteria kita supaya kita dapat mendapat kesihatan yang optimal. Ya, betul. Jadi kata-kata terakhir. Okey, kata-kata terakhir untuk malam sebelum ni. Berakhir. Sebelum berakhir, kita kena faham apa yang paling penting sekali adalah kita kena jaga keseimbangan kita punya bakteria jahat dan bakteria baik dalam usus kita, kerana kita dah tahu hari ini punca penyakit sebenarnya datang daripada tong sampah kita ni. Tong sampah Jangan kita bawa tong ni. sampah tu Jangan kemana-mana. bawa tong sampah bergerak ke mana-mana kan. Jadi memang kita kena ambil perhatian dengan dengan kita punya masalah kesihatan usus. Maknanya setiap hari kalau boleh kita memang sekurang-kurangnya 1 hingga 3 kali kita membuang setiap hari. Sebab kalau kita tahu, untuk pengetahuan anda semua, bayangkan bahawa betapa jahat dan bertoksinnya badan kita apabila kita tak membuang ataupun kita ketandas. Anda bayangkan kita ambil kita punya najis tu, kita suntik dekat seekor tikus. Ya Allah, tikus tu boleh mati on the spot di tempat kejadian. Bayangkan betapa bertoksinnya. Jadi hari ni kita perlu, dengan adanya kita punya Probio 5 daripada Healthy Way ni, memang sangat-sangat mudah dimakan, sangat mudah orang kata dibawa ke mana-mana, dan sangat mudah untuk membantu kita punya proses pencernaan dan membantu kita punya bakteria baik berada dalam keadaan seimbang dalam usus kita. Bakteria jahat sebanyak 15%. Bakteria baik kena ada 85%. Jadi kata-kata terakhir daripada saya hari ini, kita tak perlu berkira untuk jaga kita punya kesihatan usus, kerana hari ini sumber penyakit tu kita tahu memang datang daripada usus kita.
Jadi hari ini sebelum kita berakhir dalam live kita, saya menyarankan kepada semua kita di luar sana, jangan tunggu lagi. Rata-rata hampir 99.9% memang mereka tak memahami konsep keseimbangan bakteria yang perlu ada dalam usus. Jadi hari ini apabila anda faham, kongsikan kepada semua ahli keluarga kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, sahabat anda kita, bahawa kita kena menyeimbangkan bakteria baik dan bakteria jahat dengan 80% dan 50%. Dan cara yang paling mudah, selamat dan berkesan tanpa bahan tambahan adalah the healthy way, iaitu Probio 5. Jadi rasanya itu saja perkongsian kami pada live pada hari ini. Jadi seimbangkan bakteria anda dalam usus supaya kekal sihat dan sejahtera sekeluarga. Jadi rasanya itu saja. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.